Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan bersama saya Ehsan Dahlia dari World Trade Center Kuala Lumpur. Ini waktunya untuk cerita. Bila segmen cerita ataupun kita bercakap berkaitan dengan apa tugasan dan juga tindakan yang dilakukan oleh rakan wartawan kita ataupun petugas-petugas media, ini waktunya untuk kita berkongsi. Terutamanya ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Pastinya banyak tempat, kawasan ataupun di pusat membeli belah khususnya mendepani cabaran dan juga saat getir ini untuk sama-sama sebenarnya mengekang penularan COVID-19. Dan kita tahu selepas pengumuman semalam oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana Malaysia mencatatkan jumlah jangkitan harian tertinggi lebih daripada 280 jangkitan semalam, dan hari ini rakan wartawan kita Hilmi Malik berkesempatan pergi ke satu lokasi untuk melihat keadaan dan juga suasana dan juga apa persediaan sebenarnya kepada pemain-pemain industri perniagaan khususnya ketika dan juga merencanakan bagaimana untuk berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, terutamanya melibatkan perniagaan, jualan dan sebagainya. Jadi kita nak terus saja bersama dengan Hilmi Malik. Kita terpisah jauh ketika ini, tak adalah jauh sangat tetapi berpisah ataupun terpisah tempat dan juga studio kita waktu ini. Hilmi, apa yang Hilmi lakukan sejak tengah hari tadi? Dan dimaklumkan Hilmi pergi ke Sunway Pyramid untuk membuat tinjauan di sana. Silakan. Terima kasih Ehsan. Di WTC ya mungkin kita akan terpisah dalam sementara ini, dan suatu ketika dahulu kita pernah bersama juga di WTC, dan kali ini giliran saya sendiri berada untuk kekal di Bukit Kewangan. Okey, kita nak terus saja kepada topik kita pada hari ini daripada tinjauan. Hari ini saya membuat tinjauan ke pusat membeli belah di Sunway Pyramid, di mana ini adalah bukan tinjauan yang pertama. Jika sebelum ini juga, kalau kita ingat balik waktu PKP sebelum ini juga, kita ada melakukan tinjauan di pusat beli belah yang sama dan melihat kepada situasi COVID-19 semalam, di mana berada pada angka kedua tertinggi dalam rekod ketika ini, dan kita nak ingin melihat bagaimana setakat ini situasi ataupun tingkah laku orang ramai khususnya di kawasan menjadi tumpuan orang ramai ini. Tadi bercakap mengenai pusat membeli belah ini, hasil tinjauan saya, apa yang boleh saya kongsikan bukan sesuatu yang pelik jika pusat beli belah yang pada kebiasaannya pada hari hujung minggu penuh sesak dengan orang ramai, keluarga dan sebagainya, yang mungkin ada datang bawa anak untuk berjalan, untuk melakukan aktiviti dan sebagainya. Namun hari ini tinjauan kita dapati sememangnya keadaan di pusat beli belah Sunway Pyramid ini agak lengang melihat kepada situasi COVID-19 ini, dan mungkin saya rasa ini adalah ekoran daripada situasi COVID-19 di negara ini, dan mungkin orang ramai telah pun mula sedar akan risiko ataupun bahaya untuk berada di luar. Dan seperti biasa, apa yang boleh saya kongsikan daripada aspek SOP dan sebagainya, sememangnya memang masih lagi mengekalkan SOP sedia ada seperti sebelum ini, namun terdapat ada beberapa perkara yang telah pun ditambah baik. Kalau jika kita lihat di visual ini, di mana setiap kali kemasukan pengunjung akan ada pihak polis bantuan yang akan memastikan mereka ini benar-benar mengisi data di aplikasi MySejahtera itu untuk pastikan data-data ataupun butiran peribadi mereka ini direkod sebelum mereka memasuki ke kawasan pusat beli belah itu. Ehsan. Dan daripada visual dan juga tinjauan yang dilakukan oleh Hilmi, saya percaya pusat beli belah yang lain juga menggariskan SOP yang sama untuk memasuki premis berkenaan dengan scan MySejahtera yang disediakan di luar premis berkenaan. Tetapi adakah menerusi tinjauan Hilmi yang dibuat tadi, masyarakat ini kadang-kadang ada yang peduli akan kepentingan untuk scan dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama ada juga yang mungkin mengambil mudah berkaitan dengan perkara ini. Bagaimana jajaran itu, bagaimana tindakan itu dan juga penguatkuasaan yang dilakukan menerusi mungkin apa yang dilakukan oleh Sunway Pyramid untuk memastikan setiap mereka yang hadir ke kawasan dan juga di tempat mereka itu dapat scan dan juga dapat menyertakan butiran dengan sebaiknya. Okey, Ehsan, ini seperti yang saya katakan tadi,
bagi saya ini adalah antara satu cabaran daripada pihak polis sendiri untuk menjaga perkara ini. Seperti yang kita lihat, ada segelintir yang saya dapati ataupun dapat kita lihat sendiri, mungkin ada yang sekadar meletakkan handphone mereka di aplikasi ataupun scan kod. Tapi sebenarnya hakikatnya ada di kalangan mereka yang tidak mengisikan butiran peribadi. Dan perkara ini akan menjadi masalah sekiranya berlaku apa-apa berkemungkinan akan berlaku apa-apa, ia akan menyukarkan untuk kita mengesan dari segi rekod dan sebagainya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, buat masa ini pihak polis bantuan akan memastikan data-data itu telah pun diisikan dengan sempurna sebelum membenarkan mereka masuk. Dan kadang-kadang ada juga segelintir yang akan kononnya kata dah scan dan sebagainya, tapi mereka sebenarnya tidak melakukan sedemikian. Ada yang terus masuk. Dan apa yang saya lihat, polis bantuan ini akan kejar mereka ini ataupun memastikan mereka benar-benar mengisi butiran itu sebelum memasuki ke kawasan premis pusat beli belah ini. Dan ini sebenarnya adalah satu perkara yang saya rasa masyarakat perlu memandang serius perkara ini. Memang agak remeh sebenarnya. Mungkin ada yang berpendirian nak mengisi data-data ini, ada yang mungkin beranggapan remeh dan sebagainya. Namun benda ini sebenarnya adalah untuk kebaikan kita bersama. Jadi macam saya cakap tadi, sekiranya berlaku apa-apa, data butiran ataupun maklumat rekod diri anda tidak ada dalam aplikasi itu, ia akan menyukarkan untuk mengesan ataupun ada bersegi kita bercakap mengenai dengan kontak rapat dan sebagainya. Jadi ini antara usaha yang saya dapat lihat daripada pihak Sunway Pyramid, meletakkan polis bantuan dalam memastikan aplikasi itu benar-benar di-scan, didaftarkan sebelum mereka ini pengunjung memasuki ke kawasan pusat beli belah itu, Ihsan. Hilmi, salah satu kesediaan penyedia perkhidmatan ataupun mungkin mereka yang bekerja ataupun bertugas di pusat beli belah ini pastinya melibatkan pekerja industri perniagaan dan sebagainya. Ada mungkin yang Hilmi temui, mungkin kesiapsiagaan mereka untuk mungkin gelombang COVID-19 selepas ini, apa yang perlu dilakukan dan mungkin apa yang berlaku sepanjang PKP yang pernah kita lalui sebelum ini banyak menitik beratkan ataupun memberi penyediaan yang lebih besar kepada mereka, terutamanya di Sunway Pyramid. Okey, baik Ihsan, seperti biasa bila kita sampai ke sini akan ada pihak dan seperti biasa kita akan cuba dapatkan ataupun wakil daripada pihak pusat beli belah. Yang itu saya sebentar tadi telah pun berbual pengurusi besar operasi Sunway Mall, iaitu saudara Jason Chin, yang akan menceritakan bagaimana kesiapsiagaan mereka daripada aspek SOP dan daripada aspek langkah-langkah pencegahan. Seperti yang saya maklum, ini adalah bukan perkara baru bagi mereka dan pastinya ada perancangan khusus yang telah pun disediakan daripada pihak Sunway sendiri. Dan apa kata kita dengarkan apa hasil temu bual bersama Encik Jason Chin. To be honest, I hope that won't ever happen. But of course, if it does happen, that I'm sure that we have already been through before, which was the first MCO started way back in March 18. And as for Sunway Group and ourselves, that we also have a Sunway management crisis team that would to actually able to actually handle this sort of situation. And at the same time, that of course, that throughout the period, that we also will be working very closely with our retailers and our business partners to perhaps that come out with an order and collect, and at the same time that in order to actually overcome this, I think that we have actually been through it before, so we are a little bit more equipped, and that at the same time that we will know what to do that if it does happen. But of course that we have a great confidence that our health DG that are able to actually to control the spread and the virus for the time being. Baik, itu apa yang disebut oleh Jason Chin, pengurus besar operasi Sunway Mall, dan itu persediaan ataupun kesiapsiagaan yang mereka lakukan. Tetapi menerusi tinjauan Hilmi tadi, seperti yang disebut oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, keluarlah rumah jika betul-betul kita memerlukan ataupun ingin melaksanakan sesuatu seperti kerja ataupun membeli barang keperluan. Tetapi menerusi tinjauan tadi, menurut Hilmi ia agak lengang. Tetapi mungkin apa antara tujuan utama mereka ke pusat beli belah? Adakah sekadar untuk berjalan-jalan, mencari barang keperluan atau sebaliknya? Okey, baik. Mungkin saya rasa tidak semua yang mencari barang keperluan. Kalau nak bercakap mengenai dengan seorang barang keperluan ini, terdapat banyak lagi option ataupun alternatif lain yang boleh mereka dapati. Mungkin di kawasan yang berdekatan dengan kawasan rumah dan tak perlu untuk memasuki
ke kawasan pusat beli belah atau sebagainya. Jadi apa yang saya fikirkan, ada juga sebahagian yang masih lagi melakukan aktiviti luar, membawa anak-anak berjalan dan sebagainya. Dan juga kita boleh katakan ada juga sebahagian kelompok dalam itu terdiri daripada kalangan pekerja ataupun yang berada di dalam pusat beli belah itu sendiri. Dan juga saya rasa perkara seperti ini buat masa ini untuk bercakap mengenai soal kesedaran ini masih ramai mungkin yang beranggapan COVID-19 ini bukan satu ancaman yang besar seperti yang KP Kesihatan kita telah pun menyuarakan sebelum ini. Dan apa yang saya boleh katakan setakat ini, kalau kita nak imbas mengenai dengan situasi terdahulu di mana pihak Sunway Mall sendiri dengan premis perniagaan dalam ini telah pun mengadakan satu perbincangan ataupun mengambil inisiatif untuk membantu mereka. Kalau kita melihat daripada situasi sekarang ini, mungkin perniagaan agak sedikit terkesan, kurangnya pengunjung yang datang. Jadi dari segi kuasa membeli di dalam itu juga secara tidak langsung akan berkurangan. Jadi kalau kita bercakap mengenai dengan soal dahulunya, pihak Sunway Mall ada menjalankan inisiatif di mana memberikan tawaran diskaun sewa premis itu sendiri, dan juga ada juga sehingga peringkat yang memberikan tawaran ataupun sewa secara percuma kepada pemilik premis perniagaan ini. Dan melihat kepada keadaan COVID-19 ini, mereka faham tentang situasi yang dialami oleh peniaga-peniaga ini, Ihsan. Hilmi, sedikit sebanyak selepas beberapa bulan tempoh kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, kita sudah terbiasa dengan beberapa perkara norma baharu ataupun kelaziman seperti memakai pelitup muka, penjarakan fizikal dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang ada waktu yang kita terlupa seketika yang kita dalam suasana dan juga norma baharu. Adakah Hilmi melihat kepada perkara ini sentiasa dipraktikkan, terutamanya di Sunway Pyramid seperti yang dapat Hilmi lihat secara ringkas? Okey, baik. Kalau bercakap mengenai dengan norma baru ini, kalau melibatkan di pusat tinjauan yang saya pergi tadi, iaitu di pusat beli belah Sunway Pyramid, apa yang saya boleh katakan, kalau kata tiada pelitup muka, tiada hand sanitizer dan sebagainya, itu bukan alasan. Dan apa yang saya katakan, mereka telah pun menyiapkan segala peralatan di kawasan pintu masuk. Jadi pelitup muka ini adalah satu perkara yang telah pun diwajibkan. Jadi kalau anda tak ada pelitup muka, anda tidak akan dibenarkan sama sekali untuk memasuki kawasan premis itu. Dan juga di kawasan entrance juga telah pun disiapkan hand sanitizer dan sebagainya. Jadi tiada alasan. Mungkin memang agak remeh kalau kita nak bercakap mengenai soal pelitup muka ini. Ada yang beranggapan mereka tidak bergejala, mungkin tidak perlu pakai. Tapi kita kena melihat kepada situasi semasa keadaan jangkitan COVID-19 di negara ini, di mana perlunya langkah-langkah pencegahan ini diambil. Walaupun kita sihat, tidak bergejala dan sebagainya, tapi perlu diingatkan bahawa pusat beli belah ini sememangnya adalah kawasan yang tertumpu di kawasan orang ramai, melibatkan kelompok yang agak ramai. Jadi seperti yang kita maklum, keadaan COVID-19 ini sesuatu yang sukar untuk kita lihat, untuk kita kesan. Jadi ini adalah salah satu langkah yang boleh diambil. Dan apa yang saya lihat tadi, rata-rata mereka di dalam ini memang mengenakan pemakaian pelitup muka dan sebagainya. Dan juga kalau anda lihat di visual ini sendiri, ini adalah salah satu inisiatif daripada pusat beli belah Sunway Pyramid ini, di mana mereka menyediakan kit COVID-19 ini yang mengandungi topeng pelitup muka, hand sanitizer dan sebagainya. Dan ini saya rasa adalah satu-satu contoh yang baik yang boleh diterapkan di pusat beli belah yang lain. Dan bagi saya, ini juga salah satu daripada langkah pencegahan yang amat efisien. Memang sekiranya kita faham, ada mungkin yang tidak bawa pelitup muka dan sebagainya. Jadi mereka mengambil inisiatif untuk menyediakan kepada pihak pengunjung ini juga. Dan juga yang terbaru saya ingin kongsikan, di mana laluan-laluan di pusat beli belah ini juga telah pun disediakan ataupun air purifier yang juga saya difahamkan telah pun disanitize dengan udara-udara yang bersih. Dan bukan saja di kawasan permukaan lantai dan sebagainya, namun aspek daripada segi udara juga telah pun dititik beratkan di pusat beli belah Sunway Pyramid ini. Ihsan. Baik, terima kasih Hilmi Malik. Jelas apa yang Hilmi Malik sebut tadi, bahawa keseimbangan penyedia perkhidmatan ataupun seperti di pusat beli belah dan juga masyarakat itu perlu mengambil peranan yang sama. Keseimbangan itu penting. Tak bolehlah kalau masyarakat seperti ini tak mengambil kisah sangat, tetapi pusat beli belah pula mengambil kisah. Tapi kena ada keseimbangan dan kedua-duanya kena pastikan perkara itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi Hilmi Malik yang membuat tinjauan di Sunway Pyramid, dan pastinya untuk
anda dapatkan berita penuh dan mungkin apa coretan berita berkaitan dengan tinjauan Hilmi Malik nanti, anda boleh terus saja ke esokawani.com. Seketika nanti saya nak pergi ke negeri Kedah bersama dengan wakil Esok Awani di sana, nak melihat kepada suasana dan juga keadaan selepas difahamkan bahawa peningkatan jumlah jangkitan COVID-19 di sana dan dikatakan jalan agak lengang. Kita akan bersama dengan Hadi nanti, tapi kita nak bertirahat seketika, kembali selepas ini.